InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bertemu insya-Allah dalam satu program untuk kita sama-sama menghidupkan suasana ingat memperingati. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya mari sama-sama kita membina satu perasaan, satu kekuatan dalam hati kita, iaitu kita ingin sama-sama membina matlamat yang benar dalam hidup ini. So, matlamat untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana redha Allah itu adalah merupakan perkara yang paling penting sekali dalam hidup seorang manusia. Wa ridwanu minallahi akbar, zalika wal fawzul azim. Keredaan Allah lah yang paling besar sekali, dan itulah merupakan perkara yang kita kata menjadi kejayaan yang paling agung kepada manusia. Sebelum kita pergi jauh, marilah sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah sama-sama. Kita ajaklah semua yang ada dalam ini untuk mengucap sama-sama. Kawan-kawan kita yang ada di sini, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam, nak join pun boleh, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kita ingin sama-sama mengajak diri semua yang hadir pada malam ini dan semua yang melihat perbincangan kita pada malam ini, supaya marilah sama-sama kita merasakan satu perasaan gembira kerana Allah pilih kita untuk bersama-sama. Jadi sebenarnya apa yang kita sama-sama bincang dalam program-program seperti ini adalah merupakan satu perbincangan untuk melahirkan Islam dalam kehidupan. Kenapa Islam? Kenapa Islam? Kenapa bukan agama lain? Kerana yang pertama sekali, Allah gambarkan dalam Quran, hanya Islam yang Allah terima. Inna dina indallah al-Islam. Semua agama lain tak diterima. Inna dina indallah al-Islam. Jadi kalau gitu, kenapa kita kata Islam saja terima? Sebab Quran yang sebut. Maka untuk mereka yang masih lagi mungkin ragu-ragu, tak pasti, maka saya cadangkan supaya mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber rujukan yang pertama dan utama kepada orang Islam. Cuba tengok Al-Quran, dengar bacaannya, dengar dia punya macam mana kita membaca Al-Quran dengan telinga kita, dengan hati kita dengar, kan. Dan kemudian bila kita dengar Al-Quran tu, kita minta pada Tuhan
Jadi kita mungkin tak percaya pada Allah, tapi kita percaya pada Tuhan. Apa maksud Tuhan ni? Rabb ni kan, ini yang mencipta kita, yang menjadikan kita, yang mengadakan alam ini, yang menjadikan seluruh yang ada di depan kita ni. Jadi kita nak kena yakin dalam hati kita, bukan kena yakin, memang fitrah mesti kita ada nak percaya kepada Tuhan, nak percaya kepada Tuhan yang diberi nama Allah. Jadi kita minta pada dia. Ini saya minta pada semua yang ada pada malam ini mendengar ni. Kita minta kepada Tuhan, minta kepada Allah. Apa yang kita nak minta? Ya Tuhan, wahai Tuhan, kalaulah engkau ni ada, maka engkau berilah petunjuk kepada aku. Ini kepada seorang yang masih lagi belum Islam, mungkin dia tak kenal Allah lagi. Pernah berlaku pada salah seorang daripada kawan saya dululah. Dia ni seorang India. Dan dia ni seorang India, dia ni seorang yang bukan Islam, Hindu, seorang Hindu. Tapi dia banyak berkawan dengan orang Islam. Jadi bila berkawan ni bual, ceritalah pasal Tuhan, ceritalah pasal Allah, kan, yang menjadikan seluruh alam, yang berkuasa dan sebagainya. Jadi satu hari berlaku satu peristiwa. Ini dia cerita kat saya sendirilah. Dia kata satu hari dia dalam perjalanan di Kelang, dia orang Kelang. Dalam perjalanan di Kelang tu untuk nak pergi ke hospital pagi tu. Pagi-pagi nak ke hospital, adalah urusan sakit sebagainya lah. Jadi dalam pergi-pergi tiba-tiba minyak habis, minyak kereta dia habis. Kiri kanan tak ada rumah, hutan belantara. Kira macam pokok saja, hutan saja, tak ada rumah, tak ada orang. Pagi-pagi, mungkin sebelum subuh, dalam pukul 4 lebih, 3 lebih, 4 lebih lah gitu. Maka esok India ni, dia kawan saya India ni, Hindu lah, dia seorang Hindu. Dia tengok meter minyak habis, nak jalan depan jauh lagi, dalam belakang jauh, dia pun terdiam. Lalas dia keluar daripada keretanya, dia nampaklah bulan mengambang, bulan tengah cerah. Maka dia pun cakap dengan bulan tu, wahai bulan, aku tahu engkau ada Tuhan. Aku tahu engkau ada Tuhan. Dan wahai Tuhan kepada bulan, wahai Tuhan kepada semua yang ada, dia kata. Dia tak sebut nama Allah, sebut Tuhan, sebab dia Hindu. Wahai Tuhan, kalau engkau ada, engkau tolong aku ni, minyak tak ada ni, minyak habis tengah jalan, minyak habis. Minyak habis tengah jalan. Jadi dia minta kat Tuhan, engkau tolong aku, kalau engkau ada, engkau tolong aku. Dia minta lah kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Allah. Dia tengah cakap-cakap, tengah duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang orang, budak muda naik motor ni, berhenti kat belakang dia. Dia menghadap depan sana kan, berhenti kat belakang dia. Dia kata, berhenti belakang dia, bang, dia kata. Dia terkejut lah, pagi-pagi ada orang pula tiba-tiba kan. Dia pandang belakang kan, ada seorang budak naik motor, pakai helmet semualah. Lepas tu ada sebotol. Abang habis minyak ke? Dia kata. Abang habis minyak ke? Dia kata. Minyak habis ke? Dia kata, betul, mana kau tahu? Dia kata. Dia kata, tadi saya dalam perjalanan menuju ke bandar, dia kata. Jadi saya nampak abang berhenti tepi jalan ni, mesti habis minyak, dia kata. Sebab saya pernah berlaku pada saya. Waktu saya dah jalan ke depan, adalah jauh sikit lah, Petronas ke apa sebagainya kan. Dia pun ambil minyak 1 liter tu, 1 botol liter tu, dia pun patah balik. Saya tahu abang susah nak ambil ni, kata 1 liter. Jadi si kawan yang Hindu ni terkejut dia. Dia kata, ada orang bagi minyak out of nowhere. Orang putih kata kan, tak ada dari mana, tiba-tiba keluar je, datang je. Jadi dia pun bagi minyak. Kemudian dia kata, dek, saya nak bagi bayar duit ni, dek. Terima kasih, dek, saya nak bayar duit ni. Tak apa bang. Saya dulu pun pernah berhadapan dengan habis minyak ni. Orang tolong saya macam gini, saya bagi je ni. Ini kerana Allah, dia kata, kerana Allah macam itulah. Dia pun jalan, patah balik ke arah bandar tadi. Jadi yang Hindu ni terkejut lah. Dia dapat satu liter minyak kan. Selepas dia cakap aja, dia kata, wahai bulan, engkau ada Tuhan. Wahai Tuhan yang jadikan bulan, dia kata,
Kalau engkau ada, engkau tolong aku. Lepas tu dia pun mula mencari Allah. Allah izin masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Sebab dia berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang besar. Jadi dalam hidup kita ni kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kehidupan, kita terlupa nak minta ke Allah. Tak kira kita agama apa. Tak kira. Kita mintalah pada Tuhan, kepada Allah, minta kepada Tuhan, minta kepada Allah, minta dengan hati yang rendahnya, minta. Tapi doa yang paling best sekali, yang paling baik sekali ialah minta Allah ataupun Tuhan, yang kita kata Tuhan tadi, Allah tadi, Rabb tadi, minta supaya Allah tadi, Tuhan tadi, kalau betul bagilah aku hidayah. Minta hidayah. Minta hidayah ni apa? Hidayah ni petunjuk, pedoman, panduan. Panduan apa? Panduan hidup. Kenapa nak panduan hidup? Kerana kita ni manusia, kita tak tahu apa nak jadi kat kita besok pun kita tak tahu. Besok kita sakit ke? Besok kita accident ke? Besok kita mungkin dapat duit ke? Dapat kebaikan ke? Kita tak tahu. Dapat keburukan esok hari tak tahu. Yang kita tahu hari ini je kita hidup. Tadi kita tahu kita hidup. Kita ada makan, ada minum, kita tahu. Tapi besok kita tak tahu. Jadi Tuhan tahu tak? Tuhan maha mengetahui. Kalau dia Tuhan, dia mesti tahu punya. Kalau dia Tuhan, mesti dia tahu. Jadi kita minta kat dia. Minta kat Tuhan ni. Minta kat Rabb ni. Dalam bahasa Arab dia panggil Rabb, Tuhan yang mencipta kita. Minta je. Nothing harm, nothing harm. Minta. Apa yang minta? Saya nak ajar satu doa. Kalau benar-benar satu doa minta aja. Apa dia? Wahai Tuhanku, berilah hidayah kepadaku, berilah petunjuk kepada aku tentang hidup ni. Kalau engkau ada, engkau berilah petunjuk pada aku. Minta sungguh-sungguh dalam hati. Lepas tu tunggulah, nanti Allah akan bagi petunjuk. Ini terutama bagi orang-orang yang tidak ada agama lagi. Orang yang tidak ada agama lagi ni minta kat Tuhan. Dan orang yang ada agama ni, orang Islam ni lagi kena minta. Sebab tu asas kepada kehidupan ini ialah kita faham bahawa kita ini hanyalah merupakan seorang manusia yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan tadi. Jadi bila kita tahu kita ni kita makan pun kita tak perasan, tak perasan. Makan kita tu okey, kita okey, tak tahu, tapi Tuhan tahu. Baik, sebab itulah sebagai mukadimah permulaan ini saya mengajak diri saya dan diri semua kawan-kawan yang ada, sahabat-sahabat sahabiah yang ada, muslimin muslimat, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Kita mengikhlaskan hati kita, maknanya kita bersihkan hati kita ni daripada segala perkara-perkara yang kita kata mengganggu matlamat hidup kita, untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka kita minta ke Allah. Dan perkara ni amat penting, terutamanya apabila kita berhadapan dengan mihnah, ujian, tribulasi, cabaran, fitnah yang memuncak. Nabi kata apa? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kita akan berhadapan dengan fitnah yang paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Apa fitnah yang paling tinggi? Yang paling tinggi tadi ialah Al-Masih Dajjal. Kalau orang Inggeris, orang Kristian kata Antichrist. Orang Kristian kata Antichrist. Kalau orang Islam kata Al-Masih Dajjal. Ini kita akan berhadapan. Dan tak lama dah, daripada kronologi, daripada hadis-hadis Nabi, daripada kajian-kajian yang dilakukan, Dajjal ni nak keluar dah. Dan Dajjal nak keluar ni semua orang akan kena, illa melainkan orang yang hatinya lurus bersama Tuhannya. Orang yang hatinya lurus bersama Tuhannya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan untuk kita berhadapan dengan fitnah Dajjal ini, fitnah Al-Masihud Dajjal,
Kan antichrist, orang Nasara kata antichrist. Maka kita kena apa? Kita kena bina benteng diri kita. Bina benteng. Kena ada kota pelindung. Jadi kita nak kena ada tu. Yang pertama, kotanya, bentengnya tadi, nak mengelakkan diri kita daripada sesat, daripada kacau, kena sebagainya. Hendaklah kita kan membina kekuatan jiwa kita, fikiran kita, untuk kenal Allah, kenal Islam. Islam ni apa kan? Kemudian nak bersama-sama dengan perjuangan Islam. Itu diri kita lah. Yang kedua, kita sebut sebagai sebagai al-usrah al-mahdiyin. Kita kena membina kekuatan keluarga yang diberikan hidayah. Ni yang kita nak bincangkan. Jadi keluarga yang Allah beri hidayah. Bukan keluarga biasa. Al-usrah al-mahdiyin. Al-usrah ni maknanya keluarga. Kan? Al-mahdiyin inilah yang mendapat hidayah. Jadi dalam dunia ni ada banyak kan orang dan keluarga, tapi banyak yang rosak. Jadi kita akan melihat di sini antara perkara yang telah dirancang oleh Al-Masih Dajjal ialah mereka merancang supaya keluarga yang ada tidak menjadi benteng kekuatan. Keluarga tidak menjadi perlindungan, tempat perlindungan. Keluarga menjadi tempat yang kita melepaskan kejahatan kita, melepaskan nafsu, melepaskan bisikan-bisikan jahat. Ini adalah kita kata keluarga yang ada di majoriti pada. Sebab itulah kita lihat di negara kita ni, saya tak adalah statistik kat sini, tapi Malaysia contohnya antara negara yang tertinggi dari sudut penceraian. Penceraian tertinggi. Tak kira lah macam mana. Kenapa bercerai? Kenapa berpisah? Padahal dah berkahwin, dah elok dan sebagainya. Adalah dia punya kekacauan. Dan antaranya mungkin saya nak cuba sebut di sini. Rupa-rupanya musuh Islam, mereka tidak hanya menyerang negara Islam Osmaniyah. Mereka tidak hanya menyerang masyarakat Islam, umat. Malahan mereka menyerang keluarga Islam. Mereka menyerang keluarga Islam. Kenapa? Supaya keluarga tidak boleh protect individu-individunya yang dalam keluarga tadi dengan izin Allah. Keluarga tak boleh protect. Bergaduh, berselisih faham. Dan kemudian selepas itu individu-individu. Jadi semuanya diserang. Diserang oleh musuh-musuh Islam. Saya melihat dan membaca beberapa perkara yang fakta-fakta yang mana menyebabkan mereka menyerang kita ni, menyerang keluarga. Kenapa dia menyerang keluarga? Kalau dia menyerang keluarga, dia akan dapat si bapa, si suami, si ibu, si isteri, anak-anak. Kemudian adanya mak ayah dia, atuk pula, dan kemudian adik-beradik diserang, dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan. Pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kita kata syaitan yang paling besar sekali, dia punya kemuliaan dia di sisi iblis kan. Seorang dia tanya, buat report kat iblis, datang kan, setan-setan ni kan, ada seorang kata, aku berjaya membisik seorang supaya dia mencuri, berzina sebagainya. Tetapi biasa je, okey, biasa. Seorang ni kata apa? Aku berjaya membisikkan sepasang suami isteri supaya bercerai, berpisah. Bagus, kata iblis. Yang inilah yang kita nak. Kenapa? Kerana apabila suami dan isteri itu bercerai, berpisah, maka dia bukan hanya akan kesan pada si suami dan si isteri, dia akan kesan pada anak-anak. Dan anak-anak itu pula akan kesan kepada generasinya, cucunya, sampailah ke bawah. Jadi rupa-rupanya penceraian itu boleh membawa satu malapetaka kepada keluarga. Sebab tu Allah gambarkan tentang at-talaq. At-talaq ni perceraian, berpisah. Berpisah ni benda yang dibenarkan, yang Allah benarkan, tetapi perkara yang Allah benci.
perkara yang Allah benci. Jadi maknanya dibenarkan tapi dibenci oleh Allah. Dibenarkan kerana adalah perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh berpisah, tetapi dibenci kerana di dalam perpisahan itu ada banyak perkara-perkara yang merugikan. Jadi sebab itulah kita nak kena lihat di sini bagaimana keadaan kita pada hari ini. Nak kena sama-sama kita membina satu perasaan, kekuatan bahawa kita kena menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang akan menyebabkan keluarga kita tidak menjadi al-usrah al-mahdiyin, keluarga yang mendapat hidayah Allah. Kerana keluarga yang tidak mendapat hidayah Allah, maka dia akan menjadi sasaran, target kepada mereka yang memusuhi Allah, memusuhi kebaikan, memusuhi Islam, insya-Allah. Antara yang dirancang oleh pihak musuh, dia bukan musuh Islam aja, dia musuh kepada manusia, sebab nak rosakkan semua. Antaranya ialah kita melihat pada akhir-akhir ini akan timbul satu suasana baru, iaitu disebut perkahwinan sesama jenis, homoseksual. Jadi homoseksual ni, laki kahwin laki, perempuan kahwin perempuan, adalah merupakan suatu yang mereka rancang akan dijadikan sah, legal, menjadi satu yang sah, diterima di sisi undang-undang. Jadi ini adalah antara perkara yang sedang berlaku di Amerika. Sebahagian tempat telah pun legalize, juga di seluruh dunia. Kenapa dia nak supaya manusia pergi kepada homoseksual ni? Sebab mereka tak mau ramai manusia, keturunan ramai manusia, dia tak nak. Jadi susah dia nak kontrol. Jadi dia panggil depopulation. Depopulation. Jadi maknanya sebab tu dia akan legalkan homoseksual ni. Ini antara yang kita nampak sekarang sedang berlaku. Dan kemudian antaranya juga yang mereka rancang dari sudut wanita-wanita akan diberikan kebebasan. Malahan mereka merancang world government, mereka akan merancang setiap wanita akan diberi kerja atas nama moden, atas nama kebaikan, atas nama nak tolong suami. Maka diberikan kerja oleh kerajaan akan beri kerja kepada semua wanita, dan tidak dibenarkan menjadi suri rumah, tak boleh jadi suri rumah. Jadi wanita ni akan disuruh bekerja di luar. Anak-anak pula, dalam anak-anak pula, ibu bapa pula, ataupun kita kata keluarga tadi, ibu bapa tidak dibenarkan mendidik anak-anak, terutamanya dalam hal ehwal agama. Hal ehwal agama tak boleh. Jadi hal ehwal agama ni adalah hak kepada anak-anak itu untuk pilih. Dia nak pilih agama apa, boleh, dia kata. Sampai umur 18 tahun, sampai umur 21 tahun, barulah anak-anak tu akan diberi pilihan, nak pilih agama mana. Jadi kita lihat, ini perancangan jahat ni dia nak buat. Sehingga akhirnya kita ni tak boleh nak didik anak kita, tak boleh nak hantar dah sekolah tahfiz ke, sekolah madrasah ke, sekolah agama ke. Kalau bangsa lain pun tak boleh, bangsa Cina, Hindu ke, Kristian, tak boleh juga, semua. Maka mereka merancang hak mendidik terutamanya pendidikan agama akan diberikan kepada kerajaan, bukan kepada ibu bapa. Jadi dia nak membina satu suasana di mana anak-anak besok dibebaskan dari sudut agama. Anak-anak tak ada agama, sampailah umur 18 tahun dia boleh pilih. Boleh pilih. Jadi macam mana perkara ini akan dilakukan? Perkara ini akan dilakukan apabila one world religion itu akan diaktifkan. Jadi kita tahu dalam berita-berita yang kita dengar, one world religion akan diaktifkan, ataupun dia punya ibu pejabatnya akan dilancarkan pada tahun ini, 2022. Saya pun tak pasti bila dia nak lancarkan tu, tapi dalam pengumuman yang dibuat dalam tahun ini. Jadi apabila one world religion itu telah dilancarkan, maka kita akan lihat kemungkinan besar agama yang dipromosikan oleh dunia bukan lagi agama-agama yang bersifat satu-satu tadi, bukan lagi agama yang Islam ke sebagainya, tapi agama-agama yang digabungkan, dipanggil the one world religion.
the one world religion. Perkataan one world religion ini telah diketengahkan oleh satanic worshippers sendiri, Benjamin Creme nama dia, yang menulis buku tentang The Reappearance of the Christ and the Master of Wisdom, diterbitkan pada tahun 1980. Jadi the new world religion ini telah diberitahu sejak 1980 lagi. Dah ada secara bertulis dalam bukunya The Reappearance of the Christ and the Master of Wisdom. Maksudnya kemunculan Jesus, Nabi Isa, dan juga the Master of Wisdom, iaitu digambarkan sebagai, kalau kita panggil Antichrist lah, ataupun Al-Mahdi. Jadi kita lihat di dalam itu digambarkan bahawa agama yang akan dilancarkan oleh Dajjal ataupun oleh Antichrist itu ialah gabungan agama-agama. Jadi apabila kita melihat contohnya kematian Queen Elizabeth baru-baru ni, kematian Queen Elizabeth yang telah pun diisytiharkan, dia mati lama dah, berbulan sebelum dia dah mati, tapi nak sebut sini diisytiharkan pada beberapa hari yang lepas, mengenai kematian Queen Elizabeth diganti oleh King Charles. Sekarang jadi King lah, dulu Prince kan, King Charles. So Charles ni anak kepada Queen Elizabeth. Jadi King Charles ni pula kan, salah satu daripada perkara yang kita lihat yang dipromosikan ialah menggabungkan agama-agama. Jadi dia pergi ke gereja agama Kristian, dia menjadi ketua kepada agama Kristian di Britain. Kemudian dia pergi ke masjid, dia menggabung, dia kata kita kena baik, sebagainya kena digabungkan sama-sama, bertoleransi, peace dan sebagainya. Pergi ke tempat sing pula, sama juga. Dia pergi tempat Yahudi, pakai kopiah Yahudi tu, sama juga. Jadi dia menjadi simbol penyatuan agama-agama. Ini King Charles. Jadi sebab itulah kita lihat apabila mereka telah mula menggabungkan agama-agama ni secara rasmi nanti, maka pada ketika itu kita akan mendapati kan agama-agama yang lain akan ditolak ataupun akan diketepikan. Maka akan timbul satu piagam baru. Piagam ni ataupun charter ini telah pun ada dekat United Nations, tetapi mereka akan buat yang baru ni, iaitu tentang agama anak-anak, mestilah agama negara. Maknanya agama negara sini agama yang dibebaskan. Maksudnya tak boleh paksa anak-anak ni. Kalau orang tu orang Islam, tak boleh paksa anak ni jadi orang Islam. Kalau orang Kristian, tak boleh paksa orang itu jadi anak jadi orang Kristian. Begitulah seterusnya. Yang mana mereka kata agama ni adalah agama yang disatukan, gabungan. Jadi sinilah kita lihat bagaimana bila perkara itu dilancarkan sahaja, maka ketika itulah piagam charter ini akan diperkenalkan. Kemudian lepas itu mula dilancarkan, dilangsungkan. Maka akhirnya lepas itu satu negara akan mengambil sebagai peraturan hak asasi manusia. Jadi sebab itulah salah satu perkara yang diserang ialah mereka mengambil hak ibu bapa sebagai orang-orang yang bertanggungjawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak, diberikan kepada negara. Kemudian begitu juga kita akan mendapati penceraian. Penceraian daripada perkahwinan itu akan dipermudahkan. Nak bercerai ini senang. Nak bercerai senang. Untuk kita kalau ada keluarga nak bercerai, dia mudahkan, dipermudahkan atas alasan kebebasan wanita. Jadi dia mengambil alasan ada laki-laki, suami-suami yang bully, yang jahat, yang apa sebagainya, maka dia pun memudahkan penceraian. Malahan mereka telah pun menyatakan mereka akan menghidupkan satu lagi peraturan mana bukan laki saja boleh menceraikan isteri juga boleh menceraikan suami. Jadi ini antara perkara-perkara yang ideologi yang dimasukkan di dalam masyarakat dalam bentuk pemikiran, sehingga masyarakat akan menerima kita kata agama yang baru. Dan kemudian pada masa yang sama kita melihat kadar penceraian akan meningkat dengan mudah. Perkahwinan monogamous ataupun monogami, perkahwinan yang sah sekarang ni akan disusahkan. Nak kahwin susah. Dia akan timbulkan macam-macam perkara supaya yang muda-muda ni tidak kahwin. Jadi orang muda ni dia akan rasa kahwin ni susah kahwin.
Kenapa kahwin susah? Sebab dia kata ada tanggungjawab. Dah kahwin kena tanggungjawab. Nak kena bagi nafkah, nak kena bagi makan minum, nak kena jaga dia. Jadi baik tak payah kahwin. Jadi mudah-mudi boleh menerima budaya bahawa perkahwinan itu sesuatu yang tidak diperlukan. Ini juga serangan. Serangan ke atas sistem kekeluargaan yang ada pada hari ini, menyebabkan berlakunya budaya banyak budaya-budaya apa dia panggil, budaya-budaya zina dan budaya yang merosakkan generasi-generasi yang ada. Ini semua adalah merupakan serangan-serangan yang mereka lakukan. Kemudian seterusnya antaranya ialah hubungan kekeluargaan bersifat superficial. Superficial ni apa? Bersifat tidak real. Tidak real. Maknanya nampak macam suami isteri, nampak macam anak beranak, anak dan bapa, anak dan ibu, tapi superficial. Dia tidak lagi ada ikatan-ikatan yang kuat, ikatan-ikatan matlamat yang benar, akidah yang benar. Ikatan-ikatan sebagai bapa dan suami, sebagai ibu dan mak, ibu dan isteri, dan sebagai anak. Jadi ikatan itu dia akan jadi satu ikatan yang sekadar ada sahaja. Jadi anak-anak ni dia jadi seorang yang minta kat bapa mak dia itu duit untuk dia belanja, tapi sekadar tu. Dia menjadi ikatan mechanical. Mechanical ni maknanya physical. Physical pun physical yang tidak ada perasaan. Kita kata kekeluargaan tidak ada perasaan. Ini antara perkara yang berlaku sekarang, sehingga melahirkan apa yang digambarkan sebagai sumbang mahram. Berlakunya sumbang mahram, dan sumbang mahram itu menjadi kebiasaan. Orang dah mula biasa dah macam itu, bapa dengan anak, atuk dengan cucu dan sebagainya, yang menyebabkan perkara ini menjadi generasi-generasi itu menjadi teruk maknanya generasi yang mewarisi jadi bertambah kelang kabut. Ini telah pun berlaku di negara barat, contohnya di Amerika. Di Amerika sumbang mahram ni biasa. Sumbang mahram ni biasa. Jadi dia jadi suatu perkara yang menjadikan kekeluargaan, sistem kekeluargaan itu rosak. Kemudian tidak cukup sekadar itu, budaya ibu tunggal, budaya bapa tunggal juga diterima oleh orang-orang yang Islam yang tak apa. Jadi ibu tunggal ni jadi biasa dah. Bapa tunggal ni jadi biasa, maknanya single parent. Bila berpisah, sebagainya anak ikut mak, sebagainya anak ikut bapa. Ataupun anak-anak dipecah-pecahkan. Jadi budaya mendidik anak sebagai ibu tunggal daripada ibu sahaja ataupun daripada bapa sahaja dah jadi kebiasaan. Jadi dah boleh diterima lah. Jadi sepatutnya kalau boleh masyarakat protect supaya jangan ada budaya-budaya begini. Tetapi serangan tadi menyebabkan kita boleh terima wujudnya kekeluargaan yang begini. Kekeluargaan yang dikatakan berasaskan kepada penceraian tadi. Ini satu yang amat menyedihkan sebenarnya. Jadi inilah antara banyak lagi lah serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak musuh kepada kita, sehingga menyebabkan sistem kekeluargaan yang ada pada hari ini longgar. Sistem kekeluargaan yang ada pada hari ini tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila datang Dajjal, bukan seorang akan pergi. Bukan bapaknya, suaminya, ibunya, isterinya akan pergi, anaknya tak. Satu family akan sesat dengan Dajjal. Satu family akan mengikut Dajjal. Akan mengikut kita kata arus yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal tadi. Ini satu perkara yang penting kita nak kena faham, bahawa sebenarnya keluarga adalah merupakan salah satu daripada tempat untuk kita menjadi asbab perlindungan daripada kesesatan yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal dan juga tentera-tenteranya. Sebab itulah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana apabila datang Al-Masih Dajjal, maka pada ketika itu ada sebahagian daripada maka kata Nabi apa? Kamu ikatlah isteri kamu, anak-anak kamu, ikat. Jadi kita faham kena ikat dengan tali. Kena ikat dengan tali, itu kita faham macam gitu. Jadi kalau kita nak ikat dengan tali pun boleh, tapi berapa lama nak ikat dengan tali ni? Jadi yang lebih munasabahnya ialah bukan ikat dengan tali,
tapi ikat mereka dengan iman, ikat mereka dengan Islam, ikat mereka dengan kekuatan ibadah dan kekuatan akhlak. Jadi maknanya ikat ni kan, ikat ni bukan hanya sekadar kita ikat dia dengan apa? Dengan tali. Ikat dengan tali itu secara literal. Literal ni maknanya secara yang tersurat. Secara yang tersurat. Tetapi secara yang tersirat sebenarnya kan, suami-suami itu berkewajipan. Ini peranan suami. Berkewajipan suami itu untuk memimpin isterinya, anaknya. Untuk apa? Untuk supaya hidup bersama dengan kekuatan Islam. Ini yang kita nak kena rasa. Ini yang nak kena rasa. Ya, sebab itulah bila kita tidak faham hadis ni, kita ingat tali je. Sebab tu kita tengok kenapa kita kena ikat isteri tadi. Kan, kita ikat anak tadi. Dengan ikatan yang disebut sebagai tali tadi tu. Dengan ikatan tali. Tali tu maknanya bukan semestinya tali fizikal. Kan? Kerana kita lihat contohnya bila Rasul SAW menggambarkan ikat isteri tadi, yang pertama sekali kerana isteri itu, perempuan itu hari ini diserang. Apa yang diserang? Satu, kepahaman mereka, akal mereka diserang. Apa dia? Contoh, perempuan mesti sama dengan laki-laki. Contohnya hak-hak pembebasan wanita, and woman liberation. Jadi bukanlah Islam ini nak menjadikan wanita itu hamba, bukan. Tetapi wanita nak dijadikan sebagai makhluk yang dijaga oleh laki-laki, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sistem yang cukup, yang lengkap. Jadi sekarang ni apabila berlaku woman liberation, maka dia pun mendefinisikan liberation ni boleh buat apa sahaja. Kalau laki boleh buat, perempuan boleh buat. Itu dia terjemahkan liberation tadi. Jadi sebenarnya yang kita nak ikat tu bukanlah tangan dan kakinya, tapi yang kita nak ikat tu nombor satu ialah akalnya. Akalnya itu hendaklah dibina, diisi dengan kekuatan-kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang boleh membina, memampukan dia untuk menilai, kita kata membuat neraca. Neraca ni menilai dengan betul. Jadi al-aqlu wa'i. Jadi sebab tu kita lihat hari ni yang maksud ikat tu sebenarnya mengikat pemikiran wanita tadi, isteri tadi, pemikiran anak-anak tadi dengan pemikiran yang benar, yang diikat dengan al-iman, ikat dengan al-Islam. Ini pertama sekali. Kalau tidak kita keliru macam mana? Kemudian yang diikat pula tadi tu ialah dengan apa yang digambarkan sebagai ikat hati tadi. Hati diikat dengan matlamat yang betul. Lain tak elok ke? Ada orang komen lain tak elok. Setakat ni kat sini okey. Saya tengok saya punya. Kuat ni. Lainnya kuat nampak. Jadi insya-Allah tak apalah, bila tengok ulangan nanti insya-Allah. Jadi diikat dengan hati. Sebab apa? Hati ni akan dicabut. Dicabut daripada kebenaran Allah bila dia tidak dipelihara. Jadi sebab tu di sini kita kena tengok balik, perhati balik. Laki-laki ni wajib ni. Sebab tu kalau kita dapat suami yang tak boleh nak mendidik isterinya, kan, suami yang tidak boleh membina keluarganya, maka kita kena tanya suami tu. Kena tanya, kena bina semula. Macam saya sebut tadi semalam pada pertemuan kita hari Khamis yang lepas, saya kata kan, Nabi gambarkan tidak ada seandainya boleh aku perintahkan untuk sujud kepada makhluk, maknanya tak boleh lah secara fizikal. Tentu aku akan arahkan si isteri sujud kepada suami, maknanya ikut, taat, patuh kepada suami. Jadi Nabi kata sampai peringkat macam gitu. Tapi suami yang macam mana? Suami yang berperanan. Apa peranan dia? Nombor satu, mengikat isterinya, anak-anaknya, bukan dengan tali, ikat dengan kefahaman yang betul, akal yang sedar. Al-aqlu wa'i disebut. Al-aqlu wa'i. Jadi ikat dengan hati. Jadi ini yang penting ni. Ini yang penting. Jadi masalah kita hari ni, suami-suami yang masalah ni. Banyak suami-suami yang masalah ni. Maknanya yang kita nak rasa pada malam ni, kita tengok ramai perempuan lagi daripada lelaki-lelaki.
Maknanya yang perempuannya alhamdulillah, yang laki-lakinya kan belum tahu. Jadi lelakinya walhamdulillah kata umur. Dia kata kan, yang laki-lakinya walhamdulillah juga lah, macam itu. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kita nak kena perhatikan betul-betul, sungguh-sungguh kehidupan kita ni. Jadi sebab kita sedang diserang. Kita diserang-serang. Sebenarnya kalau saya nak kira serang ni, banyak sebenarnya dalam semua aspek. Tapi saya sebut sebahagiannya tadi. Baik. Jadi apa akibat daripada kita diserang tadi? Maka rumah tangga yang ada tidak menjadi rumah tangga yang boleh mempertahankan kita daripada serangan Al-Masih Dajjal. Tak boleh. Datang Dajjal habis. Saya sebenarnya bimbang sangat. Dajjal nak keluar dah ni, tuan-tuan perempuan. Nak keluar dah ni. Dia nak keluar. Dia akan jadi raja ni. Dia akan jadi raja ni. Siapa rajanya tu? Nanti dia akan isyiharkan dekat Baitul Maqdis. Dia akan isyiharkan dekat Jerusalem. Jadi King Charles telah disyiharkan sebagai Raja Britain sekarang. Bakal menggantikan King Charles ialah Prince William. Kemudian ada seorang lagi prince dia, iaitu Prince Harry. Prince Harry ni nak jadi raja kat mana ni? Tak tahu. Kalaulah Allah izin dia jadi raja di Jerusalem, Prince Harry ni kalaulah Allah izin dia jadi raja, tiba-tiba dia jadi raja dekat Jerusalem, yang memimpin rumah ibadah antarabangsa, yang sekarang ni sedang dibuat di Abu Dhabi ni, gabungan antara Kristian, Yahudi dan juga Islam. Kristian, Yahudi dan Islam. Jadi kalaulah katakan rumah ibadah yang dipanggil Abrahamic Family House, yang ada di Abu Dhabi sekarang, tiba-tiba dipanjangkan di Baitul Maqdis. Dipanjangkan di Baitul Maqdis, di Jerusalem, yang telah diisyaharkan oleh Donald Trump sebagai capital city of Israel. Capital city yang selama-lamanya untuk Israel telah diisyaharkan. Maka sekiranya kita mendengar pengisyaharan ada pemimpin ataupun king yang akan diisyaharkan di Jerusalem sebagai orang yang akan memimpin agama-agama, dan agama-agama, kita kata gabungan agama-agama tadi, maka pada masa tu kita akan berhadapan dengan tribulasi, ujian yang kuat. Saya ingat tak lama dah, kalau tahun ni dia diisyaharkan di Abu Dhabi, silap-silap 2024 ke 2025 ke diisyaharkan di Jerusalem. Kalau 2024, 2025 diisyaharkan tu, maknanya kita ada lebih kurang berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun sebelum bertembung dengan raja. Dipanggil raja yang akan memimpin dunia ini dari sudut agama-agama tadi. Jadi di sinilah kita lihat raja yang akan memimpin dari sudut agama, akan memimpin dari sudut ekonomi, dari sudut kesihatan dan sebagainya. Ini satu perkara. Sebab itulah kita tengok apakah akibat serangan-serangan tadi. Ada 5 perkara berlaku dalam rumah tangga kita hari ini sekiranya kita mengizinkan serangan itu masuk dalam rumah tangga kita. Serangan itu macam mana? Macam-macam cara. Ada kalanya dia masuk daripada masyarakat. Masyarakat punya pandangan. Contohnya, tak apa ibu tunggal, tak apa. Kita tengok ibu tunggal ni dah biasa dah, kan? Kemudian tak apa jadi bapa tunggal, tak apa. Jadi kita tak rasa keperluan untuk sama-sama membantu rumah tangga yang berhadapan dengan masalah ini. Kita tak rasa. Sedangkan rumah tangga itu adalah benteng pertahanan kepada seluruh ahli keluarga. Jadi apakah yang akan menjadikan, apakah natijah daripada serangan-serangan itu? Yang pertama sekali, kehidupan rumah tangga itu tidak ada kekuatan akal. Akalnya berada dalam keadaan lalai dan jahil. Lalai maknanya apa? Lalai maknanya lalai itu terputus daripada akhirat. Terputus daripada akhirat, itu lalai.
Terputus daripada Allah, itu lalai. Terputus daripada kehidupan Islam, itu lalai. Itu lalai. Lalai ni maknanya apabila hati kita, pemikiran kita, akal kita ni tidak boleh menghayati kehidupan untuk menjadi hamba Allah. Itu lalai. Walaupun dia semayang, dia puasa. Dia semayang, dia puasa sebab biasa. Dia bukan semayang puasa sebab memang dia nak solat. Memang dia nak solat. Jadi bukan sebab tu. Rupa-rupanya sebab lain. Jadi kita rumah tangga yang diserang, hidupnya penuh dengan kelalaian. Apa contoh kelalaian? Cuba kita cek rumah tangga kita. Cek rumah tangga kita sama-sama lah. Kita baikilah sama-sama. Yang pertama sekali, dalam rumah tangga kita, apa fokus rumah tangga? Apa yang menjadi tumpuan rumah tangga? Bila balik rumah, duduk rumah, bersama di rumah dengan anak-anak sebagainya, apa fokus dia? Kalau fokus kita TV, masa tengok TV itulah kita bersama. Ataupun masa kita berhibur, home theater, movie, masa itulah kita bersama. Masa itulah kita bersama-sama dengan keluarga kita. Maka rumah tangga kita sebenarnya lalai. Ataupun kita bersama ketika kita seronok-seronok saja. Maknanya ketika ada game, ketika ada konsert, ketika kita pergi cuti-cuti, seronok-seronok. Ketika kita makan yang besar, seronok-seronok. Jadi rumah tangga ni menjadi tumpuan ialah apabila kita ni hidup bersama dengan kemewahan dan keseronokan. Maka maknanya rumah tangga itu lalai. Rumah tangga itu lalai. Sebab dia tak boleh nak mengingati Allah, tidak boleh nak menghayati redha Allah, tak boleh nak melihat pada akhir zaman. Jadi pada akhirat. Ini lalai. Apa maksud lalai di sini? Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanu la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ini keluarga yang lalai. Maknanya keluarga ini telah diserang oleh tentera-tentera Dajjal. Dah masuk dah dia punya pelurunya, dia punya bomnya, dia punya senjata dah masuk dah. Apa dia? Keluarga yang hidup ada hati, tapi hati tidak boleh faham akan hakikat iman, hakikat akhirat, hakikat Allah. Tak kenal Allah. Hakikat ibadah, tak kenal ibadah. Jadi ini sebenarnya lalai. Ada hati tak boleh faham. Dia menangis, dia sedih apabila kehilangan dunia, kehilangan kebaikan, kehilangan kita kata keseronokan, kemewahan, kehilangan sesuatu yang dia rasa dia punya dalam dunia ni. Dia menangis, dia sedih. Tapi dia tidak menangis, tidak sedih bila dia bangun lambat semayang. Subuh bangun lambat macam itu. Zikir, baca Quran tak baca contohnya. Dia tak rasa satu kehilangan dalam kehidupan dia. Ini keluarga yang lalai. Keluarga yang lalai. Minta maaf, saya bukannya nak tegur siapa-siapa. Saya tegur diri saya sendiri. Saya bukan nak cakap siapa-siapa. Kita buat muhasabah diri kita sendiri. Allah gambarkan lalai hati yang tidak boleh faham. Maksud faham ni, hati yang tak disentuh dengan akhirat. Maknanya keluarga kita tidak disentuh oleh akhirat. Kehidupan akhirat itu tidak menyentuh. Tidak berlumba-lumba untuk mencari kebaikan. Wasabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk mencari kebaikan. Hati kita ni, pemikiran kita itu lalai. Maknanya serangan-serangan Dajjal ni, dia masuk dalam keluarga kita. Akhirnya keluarga kita tak rasa. Kita tengok sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita dulu, sahabat Rasul Sallam kan, di masa-masa bila dia gembira. Dia gembira apabila masing-masing berkumpul, bertemu dengan mawaddah warahmah, dengan penuh kasih sayang, penuh rahmat. Ketika mereka mendapat hidayah Allah. Bila suami balik daripada masjid, suami balik daripada masjid, balik ke rumah, ada anaknya, ada isterinya. Maka suaminya akan cerita,
Alhamdulillah, hari ni ada ayat Quran yang baru, ada wahyu turun. Maka isterinya dan suaminya tadi, sahabat-sahabat tadi katanya, wahai kekanda, wahai suamiku, kan, wahai zauji, kan, wahai pasanganku, kan, apakah ayat tadi yang Nabi baca tadi? Maka dia membacakan wahyu Allah. Dia pun sebutkan Nabi punya huraian. Maka masing-masing rasa lapang, rasa tenang dengan ayat Allah. Rasa tenang dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan, sehingga kan digambarkan dalam sirah, dalam sejarah Rasulullah SAW di Madinah, ketika Nabi bersama sahabat-sahabat masuk aja waktu maghrib, ramai-ramai akan duduk bersama-sama di rumah. Selepas maghrib, selepas antara maghrib isyak, semua ramai-ramai duduk baca Quran, baca ayat-ayat yang Allah turunkan. Baca ayat-ayat yang Allah turunkan. Baca, dia orang baca, lepas baca, kemudian cuba fahamkan, tadabbur. Kemudian selepas tu dia akan menghayatinya, kan? Tengok balik sehingga akhirnya anak-anak pun mula hafal Quran. Isterinya hafal Quran, suaminya hafal Quran. Dan akhirnya masing-masing akan cuba menghidupkan ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah satu yang hati yang faham. Kan? Hati yang faham. Jadi bila hati faham ni, maka dia lihat Quran ni nombor satu. Nombor satu. Ini sumber tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila datang orang-orang daripada tempat lain, datang, kita kata orang yang nak menghasut, datang macam-macam ni, dia tolak sebab dia nampak kebenaran tadi. Hatinya faham kebenaran. Jadi kita tengok rumah tangga kita, tak banyak kita buat sikit-sikit. Hidupkan Quran. Kalau tidak, kita akan jadi keluarga yang lalai. Keluarga yang tidak ada kekuatan. Dajjal datang besok tak ada kekuatan. Kenapa? Kerana ketika Dajjal datang, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan berlakulah kemuncak ujian kepada orang beriman. Antaranya lapar, tak ada makanan. Mungkin tak ada minuman. Mungkin harta pun tak ada, kerja pun tak ada agaknya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kalau tak ada makanan dan minuman sebagainya tu, macam mana makanan orang-orang beriman ya Rasulullah? Maka Nabi gambarkan makanan mereka adalah makanan malaikat. Apa makanan malaikat? Zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Kita boleh bayang tak? Kita, keluarga kita yang terdekat, anak-anak, baca masa makan, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baca dengan sepenuh hati kita. Kita boleh bayangkan, masa tu lapar, perut lapar. Sekarang tak lapar lagi. Jadi maknanya kita lihat, yang pertama sekali, akibat daripada serangan tadi, keluarga kita menjadi keadaan lalai, dalam keadaan jahil. Jahil ni maknanya jahil yang tidak ada ilmu, tidak ada majlis ilmu. Kita tidak menghidupkan majlis ilmu. Ini peranan sama-sama lah dalam rumah tangga tu. Kalau bapaknya tak ingat, ibunya ingat. Suami tak ingat, isteri ingat. Suami, isteri, bapa dan ibu tak ingat, anak-anak ingatkan. Ini peranan tadi. Kemudian lalai juga bermaksud mata, tapi ada mata tapi tidak melihat. Mata tidak dihidup dengan pemandangan-pemandangan yang mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Dalam rumah tu kita tengok. Ada tak perkara yang mengingatkan kepada Allah? Ada tak? Tengok rumah kita. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kena cari apa dia, macam mana nak hidupkan rumah tangga supaya boleh ada ingatan, tengok nampak kebesaran Allah, tengok nampak kekuatan untuk beriman pada Allah, untuk berjuang. Ada tak? Jadi mungkin kena tampal kot dekat rumah-rumah kita ni, kan? Mungkin kita tampal kubur agaknya, gambar kubur. Buat satu kubur, gambar lah, bukan kubur betul, gambar je kubur. Kemudian buat batu nisan, kubur dengan batu nisan, tampal kat dinding satu sudut, kan?
Mari sama-sama tengok kubur, kemudian baca ayat-ayat tentang kubur. Tampal ayat-ayat Quran tentang syurga Allah. Saya ingat masa saya pergi ke Gaza, ketika berada di sana tu, saya melihat antara banyak yang ditampal di dinding-dinding masjid pun ya, di pasar-pasar pun ya, ataupun di mana ditampal ayat Quran. Apa ayat Quran ditampal? Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Subhanallah. Ini surah At-Taubah. Ditampal, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang beriman itu diri mereka, harta mereka dengan syurga Allah. Jadi tampal. Jadi kita ada diri tak? Diri kita ada apa? Diri kita ada umur kita, diri kita ada kekuatan, kesihatan. Harta kita, kita ada rumah ke, kita ada apa-apa. Jadi semua tu kita nak jual pada Allah. Maknanya kita bukan jual ni maknanya kita biarkan, tak, kita gunakan, manfaatkan untuk menjadi hamba Allah yang memperjuangkan agama Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah gambarkan orang yang beriman itu telah dibeli oleh Allah diri mereka dan harta mereka dengan syurga. Jadi mata bila melihat dalam rumah tangga kita, bila tengok ingat Allah, tengok ingat akhirat, tengok mata kita ingat perjuangan, ingat bahawa kita ni perlu bangkit. Kita sedang berada di akhir zaman, nak bangkit kan, ingat. Tengok ada pemandangan yang memberi ingatan. Jadi kalau kita tak ada tampal-tampal pun tak apa, tapi kita boleh ingatkan suasana tu. Suasana mata melihat, bukan mata ada tapi tidak boleh melihat. Melihat apa? Melihat hidayah Allah, petunjuk Allah, kebesaran Allah. Begitu juga dengan telinga. Allah gambarkan dalam rumah tangga yang mahdiyin ini, telinganya tidak menjadi telinga yang lalai. Apa telinga yang lalai? Yang lalai tadi kan ada telinga tapi tidak boleh mendengar. Ada telinga tak boleh mendengar. Jadi maknanya telinga ada tapi tak sampai kepada iman, tak sampai kepada akhirat, keredaan Allah. Pendengaran kita ni penuh dengan pendengaran yang melalaikan kita daripada akhirat, melalaikan kita daripada mengingati Allah. Kita dengar apa? Dengan muzik aja. Pasang ni headphone ni, pasang headphone, kemudian canggih lagi headphone ni kan, dengar 24 jam sampai tidur pun pakai headphone. Apa dia dengar? Lagu-lagu yang melalaikan. Itu maknanya lalai. Ada telinga tapi tidak mendengar, ada telinga tidak mendengar, itu lalai. Ini tak ada kekuatan. Dajjal datang habis kita. Sebab tu kita kena tengok balik, muhasabah balik. Jadi nak dengar apa telinga ni? Dengarlah peringatan Allah. Dengar Quran, hidupkan Quran dalam rumah kan, hidupkan Quran. Sebab tu hari ni ramai orang mengadu. Apa dia mengadu? Mengadu, saya ni ada saka, saya ni ada sihir, saya ada jin. Hidup penuh dengan gangguan syaitan. Sama ada syaitan minal jin wal ins, sama ada berkalangan jin dan manusia. Kenapa? Kerana rupa-rupanya dalam rumah kita memang tak ada pendengaran-pendengaran yang membina, yang memberi kekuatan, iaitu ayat Quran, tazkirah kan, ataupun peringatan. Tak ada. Yang ada tengok main game, dengar muzik, main game, dengar lagu. Ini lalai. Jadi walakad zara'na li jahannam, dipenuhkan isi neraka jahanam ini, majoritinya dengan orang yang ada hati tak boleh faham. Maksudnya rumah tangga tu tidak membina kefahaman tentang hakikat akhirat yang benar, hakikat kehidupan yang benar kan. Ayun, ada mata tapi tak boleh nampak. Yubsirun, tak boleh nampak. Ada telinga tapi tak boleh mendengar. Ini
kehidupan rumah tangga yang tidak ada kekuatan untuk akhir zaman. Kita tak boleh, kena bina suasana ni. Yang mata bila tengok sesuatu, dia boleh membina kesedaran sehingga akhirnya dia boleh mendekati Allah. Subhanallah, subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kena tulis kat dinding mana kan, zikir kepada Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Kan, jangan dekat tepi jalan aja. Kita kalau pergi kampung, dekat kampung mana-mana lalu kan, dekat tepi jalan, subhanallah ditulis kan, tepi jalan kan, la ilaha illallah, kan, Allahu akbar ditulis. Nak ingatkan orang supaya baca subhanallah kan. Tapi rumah kita ada tak? Rumah kita ada tak? Kita kena tengok balik. Ini muhasabah kita lah. Kita buat muhasabah je sama-sama kita kan. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa, saya bukan nak cakap siapa-siapa. Kita sama-sama kita baiki balik. Dan kemudian di situlah kita lihat tanda rumah tangga kita telah diserang oleh jahiliah kan. Akal lalai kan, dan akal tidak ada ilmu, jahil. Jahil, kita tidak menghidupkan sesuatu yang boleh membina ilmu yang bermanfaat, yang fardu ain, yang kita boleh dapat kebaikan. Yang kedua kan, kita kata rumah tangga yang telah diserang tadi itu kan, dia akan melihat tidak ada keimanan yang benar kepada Allah. Rumah tangga yang tidak menghidupkan iman. Rumah tangga yang tidak menghidupkan iman. Nombor satu, akal yang berfikir. Nombor satu tadi, al-aqlu wa'i. Yang kedua ialah al-iman yang benar, iman yang sadiq. Iman yang benar. Iman yang benar ni maknanya tidak ada ragu-ragu. Jadi dalam rumah tangga tu mesti menghidupkan suasana yang boleh membina keimanan. Jadi macam mana nak bina iman? Apa asas iman? Maka asas iman ialah kita membina jiwa hati yang bersih. Jiwa hati yang bersih. Kalau jiwa dan hati dalam ahli rumah tangga kita tidak bersih, maka macam mana nak bina iman? Jadi hasil serangan dia memang dia akan melalaikan kita daripada keimanan tadi. Jadi untuk melawan kepada serangan jahiliah tadi, serangan Dajjal tadi, maka kita kena membina kehidupan yang boleh membina kekuatan iman. Yang disebut al-qalbun zaki. Kita kena bina hati. Macam mana bina hati yang bersih? Yang pertama sekali, kita yang senang dulu kita jaga makanan kita. Makanan kita tu bukan makanan yang halal saja. Halalan thayyibah. Makanan yang halal dan yang baik. Sebab itulah sekarang ni contohnya banyak dari kalangan kita ni, kita makan tidak berhati-hati. Sedangkan kita bukan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita katakan hidup zaman Nabi kan, sahabat-sahabat yang jual tu kita beli daripada orang Islam, semuanya bertakwa. So mereka akan jual benda-benda yang halal dan thayyibah. Kan? Kalau korma contohnya dijual korma yang baik ditunjukkan. Korma yang tak baik pun dijual juga, tapi ditunjuk ini korma ni tak baik. Korma ni dah buruk sikit, korma ni dah rosak sikit. Jadi harganya murah. Tapi ditunjuk ini korma tak elok. Ini korma yang elok. Nabi larang sahabat-sahabatnya menjual sesuatu yang buruk ataupun dicampurkan sesuatu yang buruk, tak boleh. Rasul kata tak boleh. Haram. Kemudian Rasulullah SAW larang, bila jual tu katakan sekilo, kita bagi kat dia 900 gram aja. 900 gram aja. 950 gram aja. Kurang timbangan. Pun Rasulullah kata haram, tak boleh. Jadi maknanya zaman sahabat dulu memang Nabi jaga. Sahabat-sahabat semua bertakwa. Sekarang kita pergi kat pasar malam, pasar tani, pasar apa-apa sajalah, pasar pagi, kan, macam-macam pasar daripada hari ni kita beli, belum tahu yang kita beli tu halal dan thayyibah, belum tahu. Sebab tu bila kita tak kisah, tak tahulah dengan makanan memang pakat beli, tak kira macam mana pun, maka akhirnya hati-hati kita pun terkesan. Tambahan lagi, makanan itu makanan yang bukan saja tidak halal, bukan saja halal saja, tak ada thayyiban, tapi tidak halal. Macam itu.
Ataupun dia halal tapi tidak tayyib, tidak baik. Macam mana halal tidak baik ni? Contohnya, kan, dia halal tapi rupanya dia ada unsur-unsur yang merosakkan kesihatan. Ini dari sudut fizikal. Jadi nak jaga qalbun zaki, nak jaga hati yang bersih ini, hati yang cerdik ini, hendaklah kita menjaga makanan kita, nombor satu. Nombor dua, hendaklah kita menjaga perkara-perkara yang tak elok dalam rumah tangga kita ini. Dia juga boleh merosakkan iman kita. Apa merosakkan iman? Contohnya, kan adanya benda yang haram dalam rumah tangga kita. Benda yang haram dalam rumah tangga. Benda yang haram ni kita kena keluarkan. Apa benda yang haram? Tiba-tiba ada patung-patung. Patung-patung yang diukir cantik, kita buat perhiasan. Jadi rumah yang ada patung ni pun Allah SWT menjadikan rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat tak masuk. Buanglah patung tu. Daripada kita simpan patung tu nampak hebat tetapi malaikat tak masuk, kita buang. Kenapa? Kerana malaikat rahmat tu lebih penting daripada patung yang paling mahal tadi, yang kita jual mahal, yang kita beli mahal tu. Jadi ada barang-barang haram, benda yang syirik, benda yang syirik dalam rumah tangga kita, kita kena buang. Kita kena buang. Jadi kita lihat, nak menjaga hati ni, physically kita kena tengok ada tak benda yang haram dalam rumah kita, rumah tangga kita, maka kita kena buang. Bantal teddy bear, bantal teddy bear, bantal untuk kita jadi bantal, untuk kita ni kan, untuk kita bantal macam mana, orang kena tahu juga tu kan. Tapi bantal untuk baring tidur lah, kita peluk dia kan. Jadi kita tengok, kalau ada benda-benda yang haram tu kita cuba, kerana dia akan kesan. Di mana? Masa bila kesan? Kesan tu apabila datangnya Dajjal besok, tak lama dah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Wallahu alam, bila datang tu, datang tenteranya besok, benda itulah akan menjadikan kita kalah. Mari kita tengok ni. Okey, jadi apabila rumah tangga kita diserang, maka dia akan jadi jalan keimanan tidak tertingkat. Balik rumah lalai, balik rumah lalai. Kemudian yang ketiga, kan, apabila hawa nafsu diikuti, dituruti, hawa nafsu, syahwat diikuti. Jadi dalam rumah tangga tu benda-benda yang disenangi oleh hawa nafsu, yang disenangi oleh hawa nafsu, maka dia akan melemahkan rumah tangga tersebut, iman kita. Cara ringkaslah. Jadi hawa nafsu ni semua ni ada huraian panjang, saya tak nak huraian panjang sangat. Yang keempat, matlamat rumah tangga ialah dunia. Matlamat rumah tangga ialah dunia. Jadi kenapa belajar? Anak-anak belajar supaya anak dapat kerja besar. Kenapa belajar? Supaya gaji besar. Kenapa belajar? Supaya besok hidup senang kat dunia ni. Jadi belajar dah tak jadi ibadah, belajar untuk dunia. Pergi tuition, anak pergi hantar tuition supaya dapat A. Itulah sebabnya, bukan supaya anak-anak ni belajar sungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah, untuk mendapat redha Allah. Dia tak jadi itu dah. Dia jadi dunia. Jadi bila dunia menjadi matlamat hidup keluarga kita, maka keluarga itu adalah keluarga yang telah diserang oleh Dajjal dan tenteranya tadi, maka dia hidup dalam suasana jahiliyah. Jadi apa matlamat kita kata pendidikan tarbiyah dalam rumah tangga Islam? Matlamat pendidikan rumah al-mahdiyin, baitul mahdiyin, rumah tangga yang mendapat hidayah Allah tadi. Yang pertama sekali, matlamat kita kata pendidikan dalam rumah tangga yang kita nak timbulkan ialah mengenal Allah. Kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita betul-betul mengabdikan diri, beribadah kepada Allah dalam seluruh hidup kita. Itu matlamat tarbiyah di dalam rumah tangga. Jadi maknanya segala yang ada dalam rumah tangga ni mesti membawa kita mengenal Allah, membina mengenal Allah, dan kemudian selepas itu kita boleh berubudiah kepada Allah. Jadi matlamatnya kenal Allah dulu. Jadi anak-anak ni
dia boleh belajar sampai universiti, dia boleh buat master, dia boleh buat PhD, dia boleh kerja hebat, engineer, doktor, apa-apa sahajalah. Dia boleh buat apa saja nak buat sekarang ni. Tetapi kalau dia tidak kenal Allah, maka sebenarnya mak ayah tak lepas lagi tanggungjawab mendidik anak. Tanggungjawab mendidik anak, nombor satu ialah membawa anak kenal kepada Allah, supaya anak itu boleh berubudiyah, beribadah seluruhnya kepada Allah. Bila dia bekerja, kerja itu ibadah kerana Allah. Bila dia bermain, bermain itu ibadah kepada Allah. Bila dia hidup dalam masyarakat beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya rumah tangga Baitul Mahdiyin, Al-Usrah Al-Mahdiyin ini matlamatnya ialah supaya kita ni bawa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semua supaya kenal Allah. Ini nombor satu. Kalau kita tidak bawa anak-anak kita kenal Allah, keluarga kita kenal Allah, mak ayah akan ditanya nanti oleh Allah. Engkau diamanahkan dengan anak-anak, engkau diamanahkan dengan keluarga, tetapi engkau tidak mengenalkan anak-anak keluarga engkau kepada Allah, Allah akan murka. Maka kita boleh hantar dia sampai PhD belajar, tapi tiba-tiba anak tak kenal Allah, maka rumah tangga itu bukan rumah tangga yang mendapat hidayah. Kita kena mendapatkan satu suasana, satu keadaan yang boleh membina supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang membawa manusia untuk kenal Allah. Kenapa kita nak kenal Allah? Supaya kita boleh berubudiyah, boleh beribadah, boleh menyembah Allah, Tuhan yang sebenar, bukan menyembah nafsu, bukan menyembah makhluk. Hari ni orang hebat, pakai tai, dengan pekerjaan tinggi, kaya, tetapi dia menjadi hamba nafsu, dia menjadi hamba makhluk. Hebat bercakap, pemimpin yang hebat, tapi menjadi hamba kepada manusia, bos dia. Bos dia tu bukan Allah, bos dia tu manusia. Maka sebab tu hari ni manusia, walaupun dia ada kopiah, ada serban, walaupun dia bergelar dengan gelaran-gelaran hebat dalam agama, tetapi dia tidak kenal Allah. Kenapa? Rumah tangganya tidak membina dia untuk mengenal Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah, di akhir-akhir zaman ini, ketika mana kita mendengar Dajjal akan keluar sebagainya, perkara yang paling kita bimbang ialah apabila anak-anak kita tak kenal Allah. Bila kita tidak kenal Allah, maka maknanya rumah itu rumah tangga yang lalai. Bismillah. Rumah tangga yang dalam keadaan kucak kacir, huru hara, haru biru. Ini saya muhasabah diri saya sendirilah. Sebab tu hari ini banyak berlaku benda yang bermasalah. Banyak masalah. Kenapa masalah? Kerana kita tidak dapat membina ma'rifatullah dalam rumah tangga kita. Bila tidak bina ma'rifatullah, maka pada ketika itu kita tertipu dengan suasana-suasana yang ada. Dan sebab itulah matlamat membina kekuatan dalam Al-Mahdiyin, nombor satu ialah kita mengenal Allah, sehingga lahirnya ibadah, sehingga lahirnya ibadah yang sempurna. Dan kemudian kita menghidupkan Al-Quran sehingga lahirnya Islam yang sempurna. Jadi maknanya baitul dakwah, baitul jihad, baitul tarbiyah, ataupun kita sebut bait al-usrah al-mahdiyin, hendaklah usrah yang membina kekuatan untuk bangkit. Kalau tidak, kita habis, tuan-tuan dan puan-puan, habis kita. Ini yang saya rasa cukup penting untuk kita sama-sama membina kekuatan tadi. Jadi sebab itulah pembinaan al-iman yang bermula dengan al-qalbun zaki, membina hati yang bersih, hati yang cerdik, hati yang cerdik, hati yang hidup.
Yang ketiga, yang seterusnya, kemudian yang kelima, menolak syariat. Kita menolak syariat Allah. Jadi kita tidak menjaga batas-batas Islam dalam keluarga. Kita bila dah hilang tadi, yang sebut tadi, yang 4 tadi, yang kelima ni memang kita habis. Sebab itulah untuk membina itu, maka marilah sama-sama kita membina fitrah salimah. Apa maksud fitrah salimah ni? Kan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Kullu maulud, setiap kamu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam, kita dilahirkan dalam fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Maka apakah fitrah itu? Fitrah itu ialah kemampuan rumah tangga kita. Kalau kita kata rumah tangga lah, kalau manusia, kemampuan kita untuk berhubung dengan Allah. Itu fitrah. Fitrah salimah, fitrah yang sejahtera ialah apabila mata boleh melihat akan kebesaran Allah, tingkat imannya. Mendengar kebesaran Allah, satu yang menyebabkan dia teringat Allah, sedar. Dia marah yang mendekatkan diri dia dengan Allah, bukan marah ikut nafsu, marah mendekatkan diri dengan Allah. Dia sedih yang mendekatkan diri dengan Allah. Dia malu yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Jadi segala atifiyah, segala emosinya, segala perasaannya, segala apa yang dia tahu, yang dia faham tadi, apa yang berlaku pada hidupnya, maka dia boleh berinteraksi dengan Allah, mendekatkan dengan Allah. Itulah yang disebut sebagai fitrah salimah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Allah katakan dalam firman-Nya, kata apa? Ingatlah kamu satu hari nanti tidak bermanfaat, la yanfa', tidak bermanfaat harta kamu, anak-anak kamu. Maksudnya diri kita ni tak manfaat. Apa yang ada pada kita ni tidak bermanfaat, illa, melainkan man atallaha biqalbin salim, mereka yang pergi jumpa Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. So hati yang sejahtera datang daripada fitrah yang sejahtera, fitrah salimah. Dan apa maksud fitrah salimah ni? Fitrah salimah ni adalah maksudnya kekuatan, satu kekuatan yang ada pada kita, emosi kita, perasaan kita, pemikiran kita, pandangan kita, hidup kita ni yang boleh kita hubungkan dengan Allah. Itu baru fitrah salimah. Jadi rumah yang tidak ada fitrah salimah ini, rumah ini tidak akan boleh menegakkan syariat Allah. Kita takkan mampu menegakkan syariat Allah, mengikut apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, sekiranya kita tak jaga fitrah kita. Fitrah kita ni kita tak jaga, hati kita tak jaga, emosi kita tak jaga. Sebab itulah kita lihat di sini proses pembinaan fitrah salimah itu adalah merupakan salah satu daripada kekuatan untuk kita menghidupkan syariat Allah dalam rumah tangga tadi. Kerana apa yang digambarkan oleh Dajjal, tenteranya, apa yang ada di dalam dia punya warfare, psikologi warfare, sebagainya lah, kan, peperangan yang ada tu ialah supaya kita ni rosak, fitrah kita rosak. Kita menangis, sedih terputus daripada Allah. Kita geram, marah terputus daripada Allah. Kita seronok terputus daripada Allah. Kan? Kita malu terputus daripada Allah. Jadi Al-Masih Dajjal, suasana yang dia hidupkan tadi ialah suasana yang akan menyebabkan kita, keluarga kita terputus daripada Allah. Jadi kita kena bina semula, kembali semula kepada fitrah salimah. Ini benda yang kadang-kadang kita tak bincang. Kita jarang bincang dengan kita, diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Maka kita kena bincang, macam mana nak bina fitrah salimah ni? Macam mana nak bina fitrah salimah? Fitrah salimah ni kita kena nak bina, kita kena tanya macam mana fitrah salimah boleh rosak. Macam mana kemampuan kita
untuk berinteraksi dengan Allah tu boleh rosak. Macam mana? Macam mana hati kita boleh rosak? Itu soalan ni kan. Jadi kita tengok hari ni rosak dengan sebab kita ikut arus. Kita buat je apa yang orang buat, kita buat je. Apa yang orang rasa, kita rasa. Apa masyarakat fikir, kita fikir. Sama, ikut arus. Jadi bila kita ikut arus yang ada tu, maka fitrah kita rosak. Fitrah kita rosak ikut arus. Sebab arus ni arus Al-Masih Dajjal. Fitrah kita rosak bila ikut arus. Jadi macam mana fitrah kita tak nak rosak? Kita kena indibat, disiplinkan diri kita, patah balik kepada Allah. Macam mana? Yang nombor satu, at-taubah. Taubat. Patah balik pada Allah. Kalau kita ada kelemahan, kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita ada kekurangan, kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita ada dosa-dosa yang kita seronok suka, kita bertaubat kepada Allah. Menyesal, tinggalkan. Kalau kita ada kehinaan, keaiban, kita tinggalkan kehinaan dan keaiban itu. Nombor satu kena at-taubah. Nombor satu kena taubat, menyesal. Kita ikut masyarakat, kena menyesal. Tak betul ni, tak betul ni. Ini tak betul ni bukan neraca Quran, ni bukan neraca hadis, tak betul ni. Kalau tidak, rosak kita. Kenapa rosak? Ni kita Dajjal nak datang ni. Dajjal nak datang dah. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun agaknya. Wallahu'alam. Baik. Kemudian yang kedua, setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita memperbanyakkan berubudiyah. Maknanya, minta maaf memperbanyakkan memuji Allah. Nombor 2, kena puji Allah banyak. Memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalau kita tak puji Allah? Kerana bila kita puji Allah, maknanya kita syukur ke Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita puji Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita puji Allah. Banyakkan puji Allah. Sebab bila banyak puji Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampunkan dosa kita. Selain daripada istighfar lah. Istighfar tu kita minta ampun ke Allah kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu kita minta ampun ke Allah kan. At-taubah tadi. Yang kedua, lepas taubah kita kena banyak puji Allah. Ya Hayyu, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang hidup asal kepada segalanya, tak sama dengan orang lain hidup kan, yang wajib berwujud kan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Allah yang maha berdiri dengan sendirinya, Allah yang tak perlu makhluk, Allah yang hebat, dia maha hebat. Ya Zal Jalali wal Ikram, yang maha agung, yang maha mulia. Kita puji Allah. Jadi bila kita dah bertaubat tu, kita banyak puji Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita baca banyak-banyak dengan lidah, dengan hati kita. Baca banyak-banyak. Ini untuk kita nak dapat apa? Membina fitrah. Membina fitrah. Jadi kita kena buat ni. Ni kena buat ni. Jangan tak buat. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Kita banyak puji Allah. Banyak puji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kita baca dengan lidah, dengan hati. Hati kita nak apa? Bukan hati kita nak jadi kaya, hati kita nak hebat, nak kebal. Bukan. Jangan minta dunia. Hati kita nak puji Allah je. Nak mengagungkan Allah. Jadi bila kita nak kembali kepada fitrah, kita kena ikut apa yang sunnah didik kita. Yang pertama, kena bertaubat. Ya Allah, aku ikut masyarakat. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, bertaubat nombor satu. Yang kedua, puji Allah. Sebab apa puji Allah? Sebab Allah bagi kita kekuatan nak bertaubat tu.
Allah bagi kita kekuatan nak bertaubat, kita kata, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita baca puji Allah banyak-banyak, Allah akan ampunkan dosa kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa kita banyak dosa, banyak salah, banyak mana, puji Allah. Ni nak hidupkan fitrah kita balik. Nak hidupkan fitrah kita balik. Kena buat ni. Usuri rumah kan. Terutamanya ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, ajar puji Allah. Kita berzikir bukan sebab zikir sekadar. Kenapa zikir? Sebab saya nak ingat Allah. Betul lah, itu secara umum. Tapi zikir ni sebenarnya nombor satu, nak mengagungkan Allah. Itu nombor satu. Nak mengagungkan Allah, nak membesarkan Allah, nak merasakan Allah ni Al-Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi bila kita ada perasaan itu, maka Nabi kata Allah akan ampunkan dosa mereka yang puji aku. Allah akan mudahkan jalan-jalan orang yang puji aku tadi, puji Allah tadi. Allah akan mudahkan jalan dia untuk buat baik. Orang yang memuji Allah. Ini nak bina fitrah ni, fitrah. Kita kembali fitrah salimah ni. Ini penting tuan-tuan. Orang jarang bincang benda ni. Macam mana nak bina fitrah salimah, kemampuan berhubung dengan Allah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, macam mana nak menghidupkan fitrah salimah ini, ialah kita hendaklah merasai bahawa kita ini hamba Allah. Yang pertama, kita puji dia, kita agungkan dia, kita yakin dengan dia, kita bersandar dengan dia, kita bertawakal dengan dia. Itu nombor dua tadi. Kan? Kemudian selepas tu kita menyerah pada dia. Kita merendah diri pada dia. Kita rasa perlukan dia, kita merasakan perlukan Allah. Ini penting. Ada orang dia memuji Allah. Dia subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baca kan. Bila lepas ceramah, Allahu akbar, Allahu akbar, tapi dia tak rasa diri dia hamba Allah dan memerlukan Allah, maka fitrah tidak kembali. Dia tidak patah balik kepada fitrah dia. Fitrah salimah tak ada. Fitrah salimah ni bila kita rasa Allah hebat, Allah agung, Allah Rabbul Jalil, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram tadi, pada masa yang sama hati kita rasa memerlukan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah. Ya Allah, bantulah aku, Ya Allah. Ya Allah, aku tak ada apa-apa, Engkaulah yang beri segalanya, Ya Allah. Kita rendahkan diri. Ini menghidupkan fitrah. Menghidupkan fitrah kita. Baru kita rasa kita ni lemah, hina, penuh keaiban, penuh keburukan, penuh kelemahan, penuh dosa, penuh perkara-perkara yang Allah murka, maka kita pun minta pada Allah tolong, minta pada Allah ampun. Barulah kita kembali kepada fitrah yang salimah. Apa maksud fitrah salimah? Salah satunya lah perasaan merasakan bahawa kita ini hamba Allah. Ini fitrah yang salimah. Fitrah yang salimah ni apa? Fitrah salimah ialah perasaan kehambaan. Kita rasa kita hamba, kita memerlukan Allah, kita berhajat kepada Allah, kita fakir. Ya Allah, aku fakir, Engkaulah yang kaya, yang maha kaya. Ya Allah, aku tak ada, Engkaulah yang maha mengadakan. Kita minta ke Allah. Jadi bila kita minta tu, baru kita kembali kepada fitrah sebagai hamba. Kalau tidak, kita ingat kita Tuhan. Kita ingat kita punya diri ni kita punya, mata kita punya, telinga kita punya, sihat ni kita punya, rumah kita punya, anak kita punya, keluarga kita punya. Kita ingat semua kita punya. Itu bukan fitrah salimah. Itu fitrah Fir'aun. Itu fitrah Fir'aun. Fitrah mereka yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Mereka yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Itu fitrah macam itu. Itu bukan fitrah. Fitrah ni ialah naluri yang ada pada kita yang sejahtera tadi, salimah, iaitu yang merasa diri dia hamba. Bila dia rasa diri dia hamba, barulah dia akan bersih. Allah akan bersihkan fitrah dia. Bersih. Akhirnya dia boleh menangis. Sembayang pun dia menangis. Bukan menangis sebab dia lemah.
lemah, tak kuat apa, sakit ke apa, tak menangis sebab dia kan rendah diri pada Allah, sayang pada Allah. Dia menangis sebab tenang. Dia rasa tenang aja diri dia. Sebab dia hamba Allah. Kalau kita rasa kita ni kan, kita ni kuat, sebagainya, kita tak akan tenang. Kalau kita rasa kita punya, semua kita punya, diri ni kita punya, maka kita tak akan tenang sampai bila-bila. Sebab itu bukan fitrah. Kita tak kembali kepada fitrah. Jadi fitrah ni ialah kita merasai satu perasaan kehambaan. Barulah Dajjal datang pun kita nampak Dajjal tengok, oi Dajjal kan. Engkau datang nak sesatkan aku, ya Allah. Sesungguhnya Dajjal ini adalah makhlukmu, ya Allah. Baru kita nampak Dajjal ni makhluk, tak ada apa. Jadi kita dah kembali kepada fitrah salimah. Kemampuan melihat, mendengar, merasai, berfikir, semua kita hubungkan dengan Allah. Kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia akan jadi satu kekuatan. Jadi rumah tangga yang tidak dapat membina fitrah salimah ini adalah rumah tangga yang akan diserang oleh Dajjal. Habis. Ini kita kena tengoklah ni. Perlahan-perlahan kan. Kemudian seterusnya kekuatan untuk beramal. Pembinaan kekuatan untuk beramal. Jadi saya nak masuk proses 5 proses pembinaan. Saya sebut sebahagian, saya sebut tadi. Ini saya buat tajuk balik. 5 proses pembinaan. Yang pertama, pembinaan pemikiran. Al-aqlu wa'i, nombor 1. Membina akal yang sedar. Saya cerita tadi. Yang kedua, pembinaan jiwa yang bersih. Al-qalbun zaki, jiwa yang kuat, yang cerdik, yang hidup. Yang ketiga, pembinaan akhlak karimah, iaitu kita supaya boleh melaksanakan syariat Allah. Itu fitrah salimah. Saya sebut tadi fitrah salimah ni. Merasai kehambaan diri pada Allah. Kemudian kita bertaubat, fitrah salimah, kita taubat. Yang kedua, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ketiga, kita rasa kita ni hamba Allah. Yang keempat, kita indibat. Nak bina fitrah salimah, indibat. Indibat ni apa? Mujahadah. Indibat ni disiplin. Kita mendisiplinkan diri kita. Maknanya kita bermujahadah. Bermujahadah ni apa? Kita melawan nafsu kita. Lawan dosa kita. Lawan. Kena lawan. Hak ni kena lawan. Kalau tak lawan, kita hanyut. Kena lawan. Kena lawan. Indibat. Fil Islam. Disiplin dalam Islam, kita lawan nafsu kita. Seorang yang kuat bukanlah seorang yang kuat tubuh badannya, hebat, tapi seorang yang kuat, seorang yang boleh mengalahkan nafsunya. Apa kata Rasulullah? Seorang yang hebat bukan seorang yang boleh badannya kuat, tapi seorang yang boleh tahan marah. Kalau dia nafsu ni amarah, dia nafsu marah dia kuat, dia tahan marah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempat ialah kita indibat. Mujahadah, disiplin. Ni nak kembali kepada fitrah. Kena buat ni, kena lawan. Yang kelima ialah muhasabah. Muhasabah ni mana apa? Kita kena ada sentiasa buat checking lah. Checking diri kita. Checking diri kita untuk nak kita dapatkan satu kekuatan. Tengok salah, kita baiki balik. Dah ada baik, kita tingkatkan lagi. Nampak? Ini kekuatan tadi. Kemudian yang keempat ialah pembinaan amal qawi. Amal qawi ni amal soleh. Apa maksud amal soleh? Amal yang menyampaikan ke akhirat. Amal yang menyampaikan kepada akhirat. Bukan sekadar buat baik tapi tak sampai akhirat. Buat baik tapi tak redha Allah, tak dapat redha Allah. Itu bukan amal soleh. Amal soleh, amal yang menyampaikan kesempurnaan akhirat. Maknanya pada masa itu Allah redha kita. Itu amal qawi. Nombor 1, ciri-ciri nombor 1. Kemudian ciri-ciri nombor 2, amal qawi ini ialah amal yang membina kekuatan umat, yang membina keselamatan manusia, membina kekuatan umat. Jadi amal yang membina kekuatan umat ni amal yang membina kekuatan kita untuk duduk dalam dakwah, tarbiyah dan perjuangan. Jadi yang ini perlukan perbincangan panjang jugalah. Kemudian yang kelima, pembinaan kita kata dalam rumah tangga tadi untuk membina kekuatan mengalahkan serangan jahiliah tadi.
ialah kita mengajar, menghidupkan suasana kan ukhuwah, bermasyarakat dan berorganisasi. Yang kelima, kita kena hidupkan dalam suasana rasa satu keperluan, rasa kebersamaan dengan sahabat-sahabat kita yang di luar rumah. Contohnya sahabat-sahabat kita yang ada di sebelah rumah dan sebagainya, jiran tadi, contoh. Ataupun orang yang satu fikrah, satu kefahaman, kita bina ukhuwah tadi. Bina ukhuwah tadi. Bila kita boleh bina ukhuwah dan hidup bermasyarakat dan berorganisasi, maksudnya beramal jama'i, maka itulah kita kata membina kemahiran hidup untuk kebangkitan ummah. Jadi rumah tangga ni mesti. Sebab tu saya nak sebut kat sini. Kalau bagi mereka yang tidak ada tempat ataupun ada anak-anak yang nak belajar, mungkin tak boleh pergi mana, letakkan anak ke tempat yang belajar Quran. Belajar Quran, belajar kenal Allah. Jadi kalau ada anak-anak di sini, saya buka insya-Allah. Kita ada rimbunan kasih peladang kita, insya-Allah kita akan buat nanti. Okey, siapa yang berminat, anak-anaknya yang nak belajar Quran sebagainya, insya-Allah kita boleh. Sementara tempat adalah, kita akan buka tempat untuk menghidupkan manhaj tarbiyah Quran. Manhaj tarbiyah Quran. Kita nak menghidupkan supaya anak-anak kita ni pandai bagaimana mahu hidup dalam sistem pendidikan Al-Quran. Jadi kita akan, insya-Allah kita akan cuba jalankan di rimbunan kasih, di ladang rakyat, di Ansar, Ansar di Melaka, insya-Allah. Setakat ni dah adalah seorang dua yang berminat, insya-Allah. Di tempat tak banyak, cuma beberapa orang, tapi kita akan bina. Jadi anak-anak ni contoh. Anak-anak ni diberikan asas Quran, belajar Quran, mengaji Quran, cuba faham Quran sebagainya yang seadanya lah, yang semampunya. Kemudian anak-anak itu akan diajar bertanam, bercucuk tanam, kemahiran. Kalau dia minat menternak, kita letakkan dia tempat penternakan, jaga kambing. Jaga kambing. Kalau dia minat ikan, insya-Allah kalau ada ikan, kita jaga ikan. Kalau tak, bertanam, cucuk tanam, ajar tanam, macam mana tanam, macam mana buat baja, macam nak tanam, kita ajar pelan-pelan lah, insya-Allah. Jadi anak-anak tu dia dapat Quran, dia dapat tauhid, dia dapat tarbiyah, dan kemudian mudah-mudahan insya-Allah dia dapat kemahiran. Jadi kemahiran ini adalah kekuatan kebangkitan. Jadi kita tak didik anak-anak kita hanya sekadar cari kerja besar, gaji besar. Sebab lepas ni gaji pun dikontrol oleh Dajjal. Dia akan kontrol central bank, digital currency, dia akan kontrol. Dia akan kontrol ekonomi. Dia akan kontrol. Tapi kita nak independent. InsyaAllah sebelum dia menang, tuan-tuan dan puan, mark my word. Mark my word bahasa Melayu apa? Camkan perkataan saya. Camkan perkataan saya. Apa dia? Mark my word. InsyaAllah sebelum dia menang, sebelum Dajjal menang menguasai dunia ni, dia rancang macam-macam, dia belanja berjuta-juta, bilion dia dah belanja nak rosakkan manusia. Allah gambarkan dalam Quran, bilion, banyak dia habiskan. Ayat kan? Ayat pula. Habiskan harta dia. Tetapi ingat kata-kata saya ni, mark my word. Dia buat, dia belanja, dia susun hebat, tak sempat dia menang, Islam menang. InsyaAllah Islam menang. Jadi kita akan hadapi kesusahan, mungkin kita akan berhadapan kesusahan, tapi sebelum dia menang, kemuncak menang, dia nak kontrol semua sekali. Agama-agama dia nak pancung, agama Islam dia nak pancung, ulama-ulama Islam nak pancung, perjuangan Islam nak pancung, semua nak habiskan. InsyaAllah Allah bagi menang sebelum dia menang. Maknanya kalau dia target 2030 lah, dia nak menang, dia target agenda 2030, dia nak kontrol seluruh dunia, insya-Allah sebelum 2030 Islam akan menang, insya-Allah. Jadi
Untuk menang ni kita kena bina keluarga kita, kekuatan ni jadi sebahagian daripada mereka yang berjuang dan bangkit. Bangkit bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah. Barulah kita ada kekuatan kan, insya-Allah. Jadilah insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini saya menyampaikan kepada tuan-tuan, berkongsi insya-Allah, berizinillah dengan izin Allah, perkara yang bersangkut dengan serangan mereka ke atas keluarga kita. Kemudian mereka nak hancurkan kita, tapi kita dah ada dah proses-proses tu. Cuma pendetailan proses tu besok kita bincanglah kemudian pelan-pelan. Tapi kita dah faham dah, ini nak kena bina. Ada 5 proses kita kena bina. Dalam rumah tangga ada 5 proses kita kena bina. Ini minimal lah ni. Kemudian insya-Allah kita menang. Don't worry, be happy. Sakit, mungkin sakit. Lapar, mungkin lapar. Takut, mungkin ada ketakutan pada adat, bukan ketakutan pada makhluk. Tetapi nak sebut sini kan, semua itu akan dihilangkan oleh Allah bila kita bersama-sama berjuang pada jalan dia. Jadi insya-Allah kalau untuk sambungan yang akan datang, mungkin kita akan bincang sedikit tajuk mengenai bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah serangan tadi. Mungkin ada isteri tak puas hati dengan suami. Mungkin ada suami tak puas hati dengan isteri. Mungkin suami dua-dua tak puas hati dua-dua dengan anak-anak. Anak-anak pula masalah dia. Mungkin masalah kewangan pula. Kan, suami isteri ada masalah kewangan pula, ataupun masalah apa-apalah. Tak kira. Bagaimana cara kita nak cuba tengok balik panduan Allah, panduan Rasulullah SAW nak menghadapi serangan-serangan. Nak mengharmonikan keluarga. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah izin kita akan bincang tajuk tu insyaAllah untuk Al-Usrah Al-Mahdiyin yang ketiga, insyaAllah. Doakanlah supaya Allah memberikan kita hidayahnya, taufiknya, inayahnya, rahmatnya, barakahnya, nusrahnya, ma'unahnya dan karamahnya, supaya mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita, amanah yang Allah bagikan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersama dengan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, mendapat hidayah di akhir zaman. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi pada kita apa? Allah bagi pada kita Jannatul Firdaus, kerana redha Allah pada kita. InsyaAllah. Jadi itulah insyaAllah semuanya kita baca doa. Rabbita a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad samat ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأعمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين
المهتدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته